sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampai dakwah Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala menyebut dalam ayat tersebut, qad khalat min qablihi ar-rusul, sesungguhnya telah berlalu sebelum nabi itu beberapa rasul. Seperti mana yang kita beriman dengan para rasul, bahawa rasul itu ada 25, dan beberapa itu dimaksudkan sebelum nabi ada 24 orang rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita adalah nabi yang terakhir. Dan Allah taala sebut dalam ayat seterusnya, ayat yang sama, apakah jika dia wafat atau dia dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang, yakni murtad. Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Panjang lagi lah ayat tu, ayat 144, 145, 146, 147. Jadi mudah-mudahan ayat yang dibaca oleh imam kita tadi mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja sempena sambutan hari ini 12 Rabiul Awal, tetapi kita sentiasa mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat juga tazkirah atau tausiah yang disampaikan oleh tuan guru kita semalam di Masjid Negeri. Ada orang di Masjid Negeri semalam, ada program sini kan, Dr. Daniel semalam. Tak apalah, semalam di Masjid Negeri Ustaz Fahmi menyebut beberapa perkara yang boleh saya sampaikan. Saya pun tak nak panjang. Kita pun sendiri di Jabatan Agama mengeluarkan keliling, kuliahnya bagian-bagian, solatnya bagian-bagian, ada SOP yang kita kena patuh. Ringkas aja insya-Allah. Dalam setengah jam 40 minit kita berhentilah. Okey. Disebutkan tentang, kalau kita menyebut tentang 31 Ogos, kalau kita ingat 31 Ogos 1957 ataupun bila sampai 31 Ogos sahaja, kalau kita sebut tentang 31 Ogos di negara-negara lain, saya duduk di luar negara, contoh duduk di Mesir, duduk di Mekah, Saudi dan sebagainya, kita sebut tentang 31 Ogos, orang Arab ataupun kita pergi luar negara, cukuplah pergi Thailand ataupun pergi Singapura atau pergi Indonesia, kalau kita sebut 31 Ogos, orang di sana tak rasa apa pun. Mungkin mereka tahu lah sebab mereka duduk dekat dengan kita. 31 Ogos tu hari kemerdekaan. Orang luar negara tak rasa apa dengan 31 Ogos. Tapi kita orang Malaysia, 31 Ogos adalah tarikh keramat, iaitu tarikh kita menyambut hari kemerdekaan. Kerajaan menganjurkan pelbagai program. Sebelum masuk 31 Ogos lagi dah kita dah sambut, kita disewar-warkan tentang tarikh berkenaan. Tarikh 31 Ogos, tarikh keramat kita menyambut merdeka. Kita rasa sesuatu yang berlainan daripada tarikh 29, 28, 27 dan sebagainya. Itu 31 Ogos yang kita sambut merdeka. Tapi hari ini yang kita sambut adalah tarikh lahir junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita lebih semangat. Sepatutnya bukan hari inilah, tapi nak sebut hari ini. Hari ini sepatutnya masjid kita penuh. Semalam lagi kita dah penuh. Alhamdulillah Masjid Sungai Gelugok memang ramai, masya-Allah. Saya tiap-tiap malam pun kuliah, baca kitab lah. Ni tak baca kitab lah, bawa apa yang ada je. Sebab kuliah subuh je tu Haji Ali kita. Kuliah subuh tak bawa lah kitab biasa. Saya pun dah 2 bulan dah tak main haji no. Kena malam tarikh berkenaan tu tak boleh nak main lah, tak sempat. Patah balik, sepatutnya kita ramai hadir ke masjid, kerana sembahyang jemaah ni bukan bukan saja perintah daripada kerajaan Malaysia, bukan perintah daripada mufti, bukan perintah daripada ustaz pejabat agama, tapi sembahyang jemaah ni lebih-lebih lagi sembahyang subuh adalah perintah Allah dan juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi subuh berjemaah. Subuh berjemaah satu tuntutan yang amat besar yang dianjurkan oleh agama kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita rasa bangga, kita rasa seronok dengan tarikh ini. Walaupun kita tak sambut macam sambut mereka tu, mungkinlah mereka tu ada kaedah-kaedah tertentu yang dibuat oleh kerajaan. Tapi kita sambut 12 Rabiul Awal ini diberi cuti oleh kerajaan. Kerajaan pilih tarikh ini untuk diberi cuti, bukan semata-mata cuti,
tapi tidak lain untuk mengingat tarikh lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada setengah orang kata bid'ah dan Nabi tak pernah sambut, tapi mungkin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam sahabat sambut macam mana. Tapi sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh sahabat tentang berpuasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin, sebab apa Nabi puasa pada hari Senin, walaupun ada hikmah-hikmah lain, tapi Nabi kata hari Senin itu ialah hari aku dilahirkan. Nabi sambut cara begitu. Nabi puasa hari Senin sebab antara lain ialah Nabi kata aku dilahir pada hari Senin. Walaupun hari ini tak hari Senin lah, hari ini hari Khamis, betul ya, hari ini hari Khamis boleh puasa pun, puasa Khamis. Tapi antara lain Nabi sebut hari Senin tu hari aku dilahirkan, maka Nabi puasa pada hari Senin. Maka tak salah sangat kalau kita sambut Maulidur Rasul sejak semalam lagi kita ada ceramah dan sebagainya, atau kalau apa-apa pun istiadat keagamaan yang kita buat untuk mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perkara yang sangat baik. Perkara yang sangat baik dan disunatkan lebih-lebih lagi. Kalau kita menyambut untuk mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan program-program yang diatur pada 12 Rabiul Awal itu adalah program keagamaan, program yang melahirkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak pergi poin-poinnya. Itu satu. Yang kedua ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam satu hadis yang tuan-tuan pun mungkin dah selalu dengar, dan mungkin semalam pun mungkin ada kuliah dan esok ada kuliah, ada banyak hadis menyebut tentang kasih dan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak, saya ingat mungkin terlalu banyak hadis, tapi saya nak sebut satu je, iaitu hadis sahih yang kita boleh rujuk dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nombor 6304. Kalau dalam Sahih Muslim hadis 198, kalau dalam Jami' Tirmizi hadis 3602. Dan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'ah. Tuan-tuan, kita dengar dah hadis ni, mungkin tak dengar hadis, kita dihuraikan dengan maksudnya. Antara bukti kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam dirakamkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, Nabi kata setiap nabi itu, ini Nabi sebelum Rasulullah, Nabi-Nabi sebelum, Rasul-Rasul sebelum Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bagi setiap para nabi itu ada doa yang mustajab, doa yang dimakbulkan. Setiap nabi ada doa khusus yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, doa tu pasti mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua para nabi telah pun menggunakan doa yang mustajab tersebut. Kita kata talian hayat lah, lebih kurang macam tu lah, mungkin tak tepat lah. Nabi kata para nabi ada doa yang khusus yang pasti diistijabah, diterima oleh Allah. Maka para nabi lain telah guna doa tersebut masa di dunia, dah guna dah. Bukan Nabi tak berdoa, Nabi doa, tapi ini paling special. Maka Nabi kata aku simpan doa aku yang mustajabah, yang khusus itu untuk apa? Untuk syafaat umat aku. Bila? Yaumul qiyamah. Doa Nabi banyak, doa yang Nabi doa di dunia yang istijabah dan sebagainya. Tapi Nabi kata ada satu doa khusus yang tanda cintanya Nabi kat kita. Nabi simpan doa tu di akhirat esok. Untuk apa? Tak ada lain, untuk beri syafaat kita di akhirat esok. Masya Allah, kasih sungguh Nabi kat kita. Macam mak kita lah, kadang-kadang lama tak jumpa kan, dia boleh buat sesuatu makanan kegemaran kita yang ayah kita pun dia tak bagi makan, adik-adik lain pun tak bagi makan. Dia kata ni makanan abang hang ni, mak buat khas untuk abang, selalu mak masak dah, tapi yang ni special, tunggu abang hang balik. Sayang mak kat kita kan. Lebih lagi lah Nabi, Masya Allah. Nabi kata aku simpan doa tersebut, doa yang istijabah tersebut adalah sebagai syafaat li ummati yaumal qiyamah, untuk umat aku akhirat esok.
Dan insya-Allah Nabi kata, barang siapa di kalangan umat aku tidak menyungkutui Allah, la yusyrik billah, dia tak sekutukan Allah, maka pasti dia akan dapat syafaat doa aku di akhirat esok. Insya-Allah. Banyak kalau kita nak sebut tentang kasihnya Nabi SAW kat kita, tapi kita lupa. Kadang-kadang tarikh ni je kita ingat. Nak salawat atas Nabi pun rasa malas, berat lidah nak salawat atas Nabi. Sedangkan antara ciri-ciri manusia yang akan bersama dengan Nabi di akhirat esok ialah orang yang selalu bersalawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hal ini kita kena ambil perhatian selalu bahawa Nabi SAW amat mencintai kita, sehingga Nabi SAW sanggup menyimpankan doa yang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Semalam disebut juga, ni saya sebutlah, ni saya nak ingatnya semalam yang disebut oleh tuan guru kita. Nabi SAW bila ditanya oleh sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik kata, esok bila di akhirat esok aku nak jumpa dengan kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana boleh aku jumpa kamu ya Rasulullah? Nabi kata, jumpalah aku di titian siratul mustaqim. Hadis tersebut nak jumpa, Nabi kata nak jumpa dia, nak jumpa Nabi, nak jumpa baginda. Nabi kata dekat Anas, jumpa di titian sirat al-mustaqim. Kita tahu di situlah antara tempat yang paling sukar untuk dilalui oleh kita. Tempat yang paling sukar nak lalu ialah titian sirat al-mustaqim, yang mana kalau kita gagal kita akan jatuh dan masuk dalam api neraka Allah wali'ayazubillah. Nabi tunggu di situ. Kemudian kata Anas bin Malik, kalau tak boleh jumpa kamu ya Rasulullah di titian sirat, nak jumpa di mana? Nabi kata jumpa di haud, di telaga Nabi SAW. Telaga yang insya-Allah kita akan dapat sama-sama meminum airnya di ketika mana panas terik yang matahari berada sejengkal di atas kepala kita. Nabi akan tunggu di situ. Ada beberapa hadis lain menyebut tentang perkara tersebut. Tentang perkara tersebut. Maka marilah kita bersempena dengan sambutan Maulidun Nabi, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari ini saja saya nak sebut sebab hari ini tarikh dia. Maka kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan segala apa yang Nabi sampaikan kepada kita, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Seterusnya saya nak sebut poin yang ketiga, ialah ketika mana kita menelusuri wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berada di Gua Hira. Ini semua kita tahu. Apa yang nak diceritakan tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam semua kita tahu, sebab kita mengulang kisah yang sama, kita mengulang hadis yang sama, kita mengulang dalil yang sama, kita mengulangi sirah Nabi yang sama. Tak ada tokok tambah pun. Cuma bila tarikh ini disebut sebagai tarikh lahir Nabi yang kita sambut, kita boleh ulang, dan kita boleh ulang agar kita ingat segala pengorbanan dan cinta kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Cinta itu mesti bertepuk dua belah tangan. Dan kitalah yang menjadi tangan satu lagi untuk bertepuk, bukanlah tepuk tu sorak dan sebagainya, menepuk cinta kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam di Gua Hira. Kisah tu tuan-tuan pun tahu, daripada sekolah rendah pun mengaji dah bab tu. Nabi tak boleh sebut apa ayatnya, Iqra dan sebagainya, semua kita tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah dapat wahyu yang pertama, dalam keadaan gemetar dan demam, menuruni curam Jabal Nur, balik ke rumah berjumpa dengan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bila Nabi jumpa dengan Khadijah, Nabi suruh buat apa? Selimut. Kita kalau demam, perasan kan, kita demam, kita sakit, kita nak orang yang kita kasih hidup kat kita, isteri kita lah. Tapi kalau isteri demam, suami tak tahu pergi mana. Ada isteri demam, suami tak tahu pergi mana. Kan? Bukan semua lah, contoh kan. Tapi kalau kita nak macam tu, kita sakit demam, kita nak isteri kita duduk dengan kita,
selimut kita duduk dekat kita supaya kita boleh lega daripada demam dan susahnya kita. Ataupun kita kecil-kecil cari mak kita, jarang cari ayah boleh kalah, tapi biasa cari mak. Tak larat sakit cari mak, duduk atas riba mak, duduk atas riba mak, peluk mak dan sebagainya. Tak peluk pun mak peluk kita. Maka pendek cerita, Khadijah binti Khuwailid membawa Nabi SAW berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, dia bukan Islam pun, seorang alim dalam kitab Injil. Maka bila sampai kepada Waraqah bin Naufal, baginda menceritakan apa yang berlaku di Gua Hira. Waraqah bin Naufal ni dia pakar lah, dia sebab dia memang cekap dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil Taurat dah sebut tentang Nabi, ciri-ciri seorang Nabi akhir zaman dah sebut dah pun. Maka kata Waraqah bin Naufal, ketahuilah bahawa kamu adalah Nabi yang diutuskan, Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata Nabi? Nabi kata dekat Khadijah binti Khuwailid, jika benar apa yang dikatakan oleh pak saudara kamu ni, jika betul lah apa yang dikatakan oleh pak menakan kamu ni, maka ketahuilah mulai saat ini sudah tidak ada waktu rehat bagi aku. Nabi dah kata tak ada waktu rehat dah. Sejak Nabi terima wahyu sampailah Nabi wafat lebih kurang 23 tahun. Nabi terima umur 40, 50, 60, 63 Nabi wafat. Ada khilaf riwayat 63, 64, 65, tapi kita ambil yang kuat 63. Maka sepanjang 23 tahun tu memang Nabi tak rehat dah. Nabi lalui dakwah yang sukar, berperang dan sebagainya, dakwah secara sir, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian di Madinah barulah dakwah secara terang-terangan sehingga dapat membina kerajaan Madinah Al-Munawwarah dan menaluki sebahagian besar dunia ini dengan pemerintahan agama Islam, pemerintahan Islam. Maka sejak itulah Nabi tak pernah rehat. Dan memang hidup kita pun menyambung sirah Nabi, menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sepatutnya begitulah sirah hidup kita. Tak kira siapa kita, bukan mesti kita jadi pemimpin, jadi Perdana Menteri, jadi ketua dan sebagainya. Memang itu tanggungjawab kita. Bukanlah tak rehat ni tak boleh rehat langsung. Maksudnya itulah perjuangan kita setiap hari. Kalau kita sebagai manusia bangkit pagi, kena berjihad, nak berjuang, sama-sama nak ambil solat jemaah subuh. Lepas tu berjuang, pergi bekerja, cari rezeki untuk anak isteri dan sebagainya. Setiap hari itulah tanggungjawab kita. Tak ada ilmu main mengaji, main belajar, pakat-pakat belajar. Ramai-ramai di masjid, di surau, di mana-mana sahaja ruang yang boleh kita mencari ilmu. Itu juga perjuangan yang Nabi SAW setiap hari jumpa sahabat, sampaikan hadis, sampaikan wasiat, sampaikan macam-macam ilmu pada para sahabat, supaya sahabat faham apa itu agama Islam dan apa tanggungjawab kita sebagai orang Islam. Maka itu poin yang ketiga, ataupun yang keempat lah. Maka Nabi SAW berjuang tidak ada lain untuk menegakkan agama Allah, untuk sampaikan Islam tu mai kat kita sampai hari ni. Kita ada masjid, kita ada komuniti orang Islam, kita ada macam-macam untuk kita melaksanakan solat, melaksanakan aktiviti-aktiviti agama seperti mana yang diperintahkan oleh Allah melalui risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, poin yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji lagi dengan kematian kesemua anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buat conclusion sendirilah, saya tak nak hurai apa, saya sebut tentang kisah-kisah saja. Tuan-tuan boleh huraikan sendiri, tuan-tuan boleh sesuaikan sendiri dengan diri masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan dengan semua anak lelaki baginda. Anak lelaki Nabi ada berapa? 3 lelaki, 4 perempuan. Betul ya? Nyanyi nasyid kan? Anak Nabi yang pertama Al-Qasim diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berumur 17 bulan. Kemudian anak yang kedua Abdullah bin Muhammad diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika masih bayi. Kedua-dua ini adalah anak daripada Khadijah binti Khuwailid. Walaupun Khadijah berumur sedikit, tetapi Khadijah adalah penyumbang anak yang paling ramai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua anak Nabi
diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang lagi anak Nabi bersama Maryah Al-Qibtiyah, iaitu yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim wafat ketika berusia 18 bulan, dan ketika ini juga mula-mula berlakunya gerhana matahari. Yang orang jahiliah kata gerhana ni berlaku sebab ada kematian, iaitu kematian anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata tak, gerhana ini tidak ada kaitan dengan kematian sial dan sebagainya, tak ada kaitan, melainkan gerhana berlaku kerana kekuasaan, ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Ini kisah masa Ibrahim. Maka tiga-tiga anak lelaki Nabi diuji oleh Allah, wafat kesemuanya, yang tinggal hanya anak perempuan. Maka kisah disebut juga bila Khadijah anaknya meninggal, iaitu anaknya yang bernama Abdullah bin Muhammad yang meninggal ketika masih kecil, ketika masih dalam susuan. Maka beliau sebagai manusia biasa mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapakah Allah ambil anak kita ketika mana dia masih kecil dan masih menyusunya? Lalu Khadijah kata lagi, bolehkah, siapakah yang nak sambung susunya? Maka kata Nabi SAW memujuk isterinya, wahai Khadijah, mahukah engkau aku berdoa pada Allah supaya Allah membuka hijab agar kita dapat melihat bahawa yang menyusui anak kita ialah bidadari syurga? Nabi kata, mau tak kalau aku doa ke Allah supaya Allah Ta'ala buka hijab supaya kita dapat lihat yang sedang menyusukan anak kita ialah bidadari syurga? Nabi pujuk isteri Nabi. Kita tak bolehlah pujuk lagu tu, kita mana tahu kan, kita pujuk cara lain, nak sebut tentang bagaimana Nabi menghadapi kesukaran dalam hidup, cubaan yang pelbagai dalam hidup. Kita pun macam itulah. Mungkin kita tak sehebat, sebab ujian yang paling besar Nabi kata ialah ujian pada para Nabi. Kalau kita kata susah hidup ni, kalau kita kata duit tak ada dalam hidup ni, kalau kita kata sedih dalam hidup ni, orang tu mati, ni mati sebagai, itu hanya cubaan yang terlalu sedikit berbanding dengan Nabi SAW. Nak sebut tentang pengorbanan, sikit je. Sakit sikit, mungkin kita kekurangan keuangan dan sebagainya, usahalah, sebab Nabi SAW lagi susah daripada tu. Kematian, contoh anak dan sebagainya, Nabi SAW kematian 3 orang anak. Bukan setakat kematian 3 orang anak, Nabi lahir ketika mana ayah Nabi telah pun meninggal dunia. Cubaan ini cukup hebat. Sebab tu Nabi sebut ujian yang paling besar ialah ujian pada para Nabi, dan yang paling besar ialah ujian pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata kita letih, kita susah, ambillah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi kita bersama, untuk kita bangun, untuk kita rasa semangat untuk terus hidup beribadah kepada Allah, melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Apa lagi yang nak disebut? 3-4 benda perkara tersebut yang saya sebutkan, mudah-mudahan kita dapat menjadikan ia sebagai satu panduan kepada kita bersama, untuk kita meneruskan kehidupan. Dan yang terakhir, Nabi SAW juga disebut, kalau tuan-tuan ada buku ni, tuan-tuan boleh dapat kat pejabat saya. Semalam pun kita edar, bukan elan ni, buku ni percuma ya, pakai duit kerjaan. Buku ni kita keluarkan Al-Fikrah ni. Ni ada video saya sebutlah, dalam Al-Fikrah yang kita keluarkan secara khas sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni menceritakan beberapa kisah pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian para nabi dalam misi Nabi membawa rahmat Allah kepada seluruh alam. Tuan-tuan ambillah buku ni kalau nak baca. Saya pun sebut sebahagian daripada apa yang saya sebut ada dalam buku ni lah, hadisnya, dalilnya dan sebagainya. Tuan-tuan pergi pejabat saya, kita bagi secara percuma, kalau tuan-tuan nak baca lah. Kalau tak mau baca, haji tak payah lah. Kadang-kadang orang dia malas baca, tak apa, bagi orang lain baca. Hari ni saya baca lah sebahagian, 4-5 perkara yang disebut dalam buku ni yang kita buat. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripadanya. Salah satu yang kita sebut dalam buku ini ialah bagaimana Nabi SAW menongkah arus tradisi jahiliah. Zaman jahiliah, orang Arab jahiliah suka ambil anak angkat. Tuan-tuan pun tahu kisah tu, suka mengambil anak angkat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah.
yang terkenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Bila dia orang ambil anak angkat zaman jahiliah dulu, dia akan binkan dengan ayah tu. Begitu juga Zaid dibinkan dengan Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menegur dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Allah Taala sebut Allah Taala sebut tentang tidak boleh dinamakan, tidak boleh menyeru nama anak angkat itu dibinkan dengan ayah angkat. Seperti mana Allah Taala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 5, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Taala sebut panggillah mereka berbinkan bapa-bapa mereka sendiri. Allah Taala sebut anak angkat tu kena bin dengan bapa mereka sendiri, tak boleh dibinkan dengan ayah angkat. Allah Taala sebut dalam ayat tersebut. Cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama, tidak dibinkan, dan sebagai maula-maula kamu, yakni hamba-hamba yang merdeka. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya, tetapi yang dikira berdosa ialah perbuatan yang kamu sengajakan oleh hati kamu melakukannya. Ingatlah Allah Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bila turun ayat itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi meletakkan atau tidak membenarkan dipanggil Zaid bin Muhammad, sebaliknya Zaid bin Harithah. Maka Nabi menongkah arus. Apabila anak tu dibinkan, Nabi dah tukar tak dibinkan dengan Muhammad, Nabi menongkah arus lagi. Kalau orang jahiliah dulu bila ada anak angkat tu kahwin maka si bapa angkat itu tak boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah tradisi jahiliah ketika itu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Zaid bin Harithah menceraikan isterinya Zainab bin Jahsy, Nabi berkahwin dengan Zainab bin Jahsy. Ini satu benda yang menongkah arus. Kita pun dalam masyarakat pun kadang-kadang macam itulah. Kadang-kadang kita nak buat baik, kita nak buat sesuatu, banyak halangan-halangan. Baru ni pun isu berkaitan dengan speaker dan sebagainya pun kawan-kawan kita lah juga, orang yang faham agama juga sebahagiannya mencari isu dan sebagainya. Benda tu dah selesai lama pun, tentang isu speaker, isu kuliah dan sebagainya. Kita pun tak difatwakan, tak digazet pun, tapi difitnah sebagai digazet dan difatwakan. Dia cuma pandangan hukum berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan sebagai panduan pada masyarakat, dan di sana ada beberapa kaedah-kaedah dalam menentukan bagaimana perkara itu nak dilaksanakan. Dah selesai 2010-2011 lagi. Tapi ini cabaran-cabaran kita. Bukan itu saja, banyak lagi lah dan sebagainya. Kita patah balik. Maka dalam ayat ini disebut bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwini bekas isteri anak angkatnya, iaitu isteri Nabi yang kita kenal, iaitu Zainab binti Jahsy. Apabila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 37, falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaj ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Maka setelah Zaid mengakhiri keperluannya terhadap isterinya, yakni Zaid menceraikan Zainab, maka kami kahwinkan engkau wahai Muhammad dengannya, supaya tidak ada keberatan bagi orang yang beriman untuk berkahwin dengan isteri-isteri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap isteri mereka, yakni menceraikan. Sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap akan berlaku. Ini antara dalil-dalil yang mana Nabi menongkah perkara-perkara yang salah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah ketika itu. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memandu kita dalam perkara-perkara yang sepatutnya menjadi amalan kita bersama, bersempena dengan hari ini juga, 12 Rabiul Awal. Nabi dilahirkan tarikh ini secara ijma' ataupun secara pandangan yang kuat. Nabi dilahirkan pada hari ini pada tahun gajah,
Maka marilah pada hari ini kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyambut cinta kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama kita bersemangat melawan hawa nafsu kita, yang kadang-kadang hawa nafsu ini membawa kita kepada jauh daripada agama kita, agama yang suci yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan dengan ingat, bukan setakat ingat, dengan semangat itu kita dapat melaksanakan semua perintah Nabi mengikut kadar kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, dan kita dimasukkan ke dalam syurga. Antara syurga yang disebut ialah pintu Aiman. Pintu Aiman ni pintu kanan. Pintu Aiman ini adalah pintu yang akan dimasukkan tanpa bighairi hisab, tanpa hisab. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada Nabi, selalu mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut cinta kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dimasukkan ke dalam syurga melalui pintu Aiman, iaitu pintu yang dimasukkan tanpa hisab. Kerana kalau kita nak sebut, kalau setengah ulama sebut, hadis Nabi juga menyebut bahawa pintu syurga itu ada 8. Ada sebut pintu syurga itu ada 7. Ada pintu syurga salat, ada pintu syurga siam. Pintu syurga yang dinamakan salat itu pintu syurga bagi orang yang sempurna salatnya. Kita rasa mungkin kita tak layak nak masuk ke pintu semayang, pintu salat. Sebab solat kita pun kadang-kadang tak khusyuk. Solat pun buat hak fardu saja, hak sunat pun kadang-kadangnya. Duha pun kadang buat, kadang tak buat. Tahajud pun kadang buat, terkejut baru buat. Kan? Mungkin kita tak layak nak masuk ke pintu solat. Okey, ada lagi pintu apa? Pintu siam, pintu orang yang berpuasa. Mungkin puasa kita pun tak apa sempurna. Kita duk puasa dah, bukan tuan-tuan lah, mungkin saya. Puasa pun tak apa sempurna. Walaupun dah puasa dah daripada kecil-kecil sampai kelak kan. Tapi mungkin puasa kita kadang-kadang bukan puasa kita puasa awam je. Mungkin puasa kita tak boleh naik ke darjat khawasil khusus kan. Puasa orang yang dia puasa mata, puasa hati, puasa telinga, semua, bukan puasa mulut je. Puasa awam ni puasa mulut je. Tak makan je, itu je. Tapi telinga dengar maksiat, mulut cakap benda-benda yang tak sepatutnya cakap bulan puasa, mata tengok maksiat dan sebagainya, mungkin tak layak nak masuk ke pintu tu. Pintu mana lagi kita ada? Banyak. Jadi kita usahakan supaya mudah-mudahan dengan kita ingat Nabi, selalu salawat atas Nabi, buat apa yang Nabi sampaikan kepada kita, jauh apa yang Nabi larang, mudah-mudahan kita dapat masuk ke pintu Aiman, insya-Allah, amin. Pintu yang kita dimasukkan tanpa hisab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi insya-Allah. Jadi cukuplah saya ingat setakat tu. Berapa minit? Ada setengah jam, 30 minit lebih kurang lah, 30 minit 40 minit. Saya tak nak panjang-panjang. Secara umum saja tuan-tuan ambil lah sikit. Kalau tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua, ambil lah sikit dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi kita titik tolak untuk melakukan kebaikan demi agama kita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarikh ini tarikh 12 Rabiul Awal, tarikh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mudah-mudahan menjadi kita memberikan kita semangat untuk meneruskan kehidupan ini, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Saya minta maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.